Development Dialog, di mana pada hari ini kita bertuah kerana kita ada yang berbahagia Ustaz untuk mulakan bicara kita pada hari ini. Ingin saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sekarang ini disiarkan di Radio Merah. Di radio saya, di sini pun saya. Jadi nak datang sini juga saya buat rahman, diketuai oleh isteri Ketua Polis Negara Puan Sri Imran dengan seluruh ahli-ahli perket. Dan sekarang tadi selepas dengan perket, saya dengan Karangkraf TV, suara TV Karangkraf Robiah K. Hamzah, insya-Allah. Jadi saya nak cakap, tuan-tuan, ada beberapa benda yang saya tengok dalam satu program konkret simen. Di antara di antara pembinaan penciptaan yang manusia boleh cipta konkret yang kuat. Dia kata konkret inilah di antara yang paling hebat ciptaan manusia. Kalau tak ada konkret, tak tahulah tuan-tuan bangunan kita macam mana. Kemudian ciptaan yang hebat lagi, dia kata penciptaan kompas. Orang boleh kaji, orang boleh tengok, orang boleh buat macam-macam. Kapal di laut boleh berlayar. Dan kita nak solat pun jadi senang bila ada kompas. Pergerakan menjadi mudah. Kemudian penciptaan yang hebat lagi yang manusia ciptakan, namanya ialah aspirin, iaitu sejenis ubat untuk memberikan kesembuhan daripada penyakit yang berguna seluruh dunia hari ini. Yang seterusnya ia disebut kepada kita penicillin. Penciptaan penicillin dicipta, dan hari ini penicillin dan vaksin diguna pakai di seluruh dunia. Vaksin-vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit daripada berlaku kepada manusia. Kemudian diberikan kepada kita semua benda. Sampailah pada satu tahap penciptaan-penciptaan ini, tuan-tuan, bila kita tengok satu persatu, Allah bermula daripada 1746 sampailah pada zaman kita sekarang. Kalau tidak ada penciptaan-penciptaan ini diciptakan dengan izin Allah Ta'ala, agak-agak apa jadi pada kita. Betapa susahnya pergerakan kita. Tetapi kita kena yakin, dan kita memang yakin, sebab Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam Al-Quran. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu lihat, kami mempermudahkan urusan kamu, sama ada urusan di langit ataupun urusan di muka bumi. Allah sebut terang-terang bahawa penciptaan kita, manusia, diberikan kepada kita akal, diberikan kepada kita benda yang tidak dapat kepada makhluk lain. Akal pemikiran kita semakin hari semakin berkembang. Dan kadang-kadang apa yang kita buat dan kita buat hari ini, kita dulu hanya boleh mampu bercita-cita. Tapi hari ini apa yang kita cita-citakan dan mampu hanya angan-angan, dia tidak lagi menjadi angan-angan majnun. Hari ini Honda dan Toyota dan Mitsubishi, 3 syarikat pengeluar kereta ni, Honda, Toyota, Mitsubishi, telah mengeluarkan kereta yang tidak perlu dipandu. Kereta pandu sendiri. Duduk aja, tekan, jalan. Tak tahulah tuan-tuan, kita confident tak confident nak bawa kereta. Senang aja. Duduk di rumah, tekan. Mana? Maidin Meru. Sampai Meru. Dah Maidin mana nak sampai, kita dah dicipta sekarang. Dia boleh mengelak kon, dia boleh kona, dia boleh semua. Semua menggunakan teknologi sensor. Tak berapa jarak
kejarakan di antara kereta dia dengan yang lain. Dia ada sensor dia. Kita tak pernah jangka dan kita hanya bayang. Kalau kereta dia boleh terbang lah. Mereka dah buat kapal terbang, kereta terbang. Kita duduk di Ipoh ni bersyukur lagi, tak ada jam. Duduk JB, duduk Penang, duduk KL, Allah jam teruk. Masa duduk jam ni lah kita fikir, kalau kita terbang bagus. Apa yang kita fikir hari ini, kereta tu tiba-tiba boleh keluarkan sayap dia dan terbang. Dan yang terbaru sekali tuan-tuan, kita selalu tengok drone. Bila drone itu tuan-tuan, dia terbang ambil kamera di atas. Kita katakanlah lah aku duduk di atas drone tu kan bagus. Hari ini telah diciptakan sejenis kenderaan yang boleh duduk di atas dia dan dia terbang. Tidak perlu sayap, tak perlu apa, cuma tegak je berdiri. Tuan-tuan bayang kita pergi kerja, semuanya itu. Duduk di rumah, pergi kerja dekat Jabatan Agama. Daripada pengarah sampai jaga, semua naik turun. Hari ini tuan-tuan, benda ini telah diciptakan. Benda yang kita tak pernah terfikir. Dan sekarang telah pun berlaku. Apa yang berlaku di dalam rumah yang kita pergi kursus, apa yang berlaku dalam rumah kita tak tahu. Tak apa, pasang CCTV. Betul, pasang CCTV. Dan CCTV tadi boleh di-connect kepada kita punya handphone. Cuba tengok apa yang berlaku di rumah. Anak duk main, isteri pula duk atas katil. Oh, bini aku tidur. Tengok-tengok ada sebelah orang lain lepas sebelah, ada pula laki-laki mana pula. Tak jadi kursus kita kan terus balik. Hari ni tuan-tuan, dia boleh keluar daripada sini. Satu benda yang kita tak boleh sangka. Tetapi Nabi sebut, di akhir zaman, kasut akan bagi tahu kepada kamu apa yang kamu buat. Hari ini sungguh tuan-tuan, kasut boleh bagi tahu apa yang kita buat. Dia boleh bagi tahu dengan tapak dia, boleh letak kamera dekat kasut. Saya boleh letak kamera saya dekat kasut saya di hujung. Dan saya duduk dalam bas. Kasut saya ni boleh saya main bawah skirt orang perempuan. Sebab tu akak-akak yang pakai skirt tak pasal di bawah ni. Dia boleh buat. Letak kamera sini saja tuan-tuan. Saya pergi satu ceramah, satu tempat. Depan saya ni gelas. Yang ini gelas isi air. Yang ini gelas kosong. Dan ada pen dalam ni. Saya tanya pada pegawai sebelah saya ni, ni pen datang apa pen? Dia kata, Ustaz, itu bukan pen, itu kamera. Dia rakam ceramah Ustaz, ada kamera. Pen, benda ini hanya kita buat masa cerita James Bond, Sean Connery, Roger Moore. Sekarang dah buat. Sebab itu agak-agak tuan-tuan berhati-hati. Tak payah dah sekarang ini orang nak rakam apa yang kita cakap, letak handphone di situ. Tak payah. Dia nak jadi perisik, dia nak siasat, dia nak buat apa benda, pen di sini. Sebab tu tuan-tuan hari ini kena berhati-hati bila kita bercakap. Kita tak tahu dengan siapa kita bercakap. Kadang-kadang dia rakam apa yang kita cakap, benda tu boleh dibawa pergi mahkamah. Benda tu boleh didakwa tuan-tuan. Sebab pen dia rakam gambar kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang dipanggil sebagai teknologi. Inilah benda yang dipanggil sebagai kemajuan. Yang hidup kita semakin lama semakin senang, semakin lama semakin senang. Tidak perlu lagi start motor guna kaki, start motor guna jari. Tidak perlu lagi untuk kita start kita guna kunci, semua guna push button. Semua guna. Ada kereta hari ini tuan-tuan bukan lagi merahnya ataupun sensornya di hadapan dan sensornya di belakang. Sensornya ialah 360 darjah keretanya. Sekelilingnya itu dia nampak pergerakan kereta dia. Belah kanan ada apa, belah kiri ada apa, depan ada apa, belakang. Seolah-olah satelit ambil gambar dia. Padahal dia adalah sensor di sebelah. Subhanallah. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Manusia akan diberikan kepada dia kemudahan untuk hidup. Makin mudah, makin mudah, makin mudah dalam kehidupan kita sehari-hari.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok negara-negara yang mendominasi penciptaan teknologi ini, yang menerajui teknologi pada zaman sekarang. Sudah pastinya negara yang pertama ialah Jepun. Jepun bila kita sebut, kita lambangkan orang Jepun, mata dia sepek, orangnya pendek. Kita gambarkan demikian. Tapi bila kita tengok hakikat betul-betul, tak ada macam itu pun. Orang Jepun, tuan-tuan, dia membina teknologi. Dengan kekuasaan dia, kekuatan tentera, dia memperkenalkan satu slogan, nama dia Asia for Asia, Asia for Asia. Orang Asia untuk Asia, yang lain-lain balik kampung. British, Spanyol, Belanda balik Eropah. Asia adalah untuk Asia. Di tanah Melayu, British, berambus kamu. Singapura, British, balik kamu. Filipina, Spanyol, balik kamu. Belanda, Holland, balik kamu. Sekarang kami Asia akan memerintah Asia. 1939-1941 dia mulakan gerakan itu. Bermula daripada China, dia turun ke Indochina, dia turun ke Kemboja, dia turun ke semenanjung tanah Melayu, sampai Singapura, sampai ke Indonesia. Jepun kontrol. Sebab Asia adalah untuk Asia, orang Asia adalah untuk Asia. Asia lebih hebat. Pada mulanya orang berkata bahawa Jepun bagus, baik, sebab nak membuang penjajahan. Tiba-tiba bila Jepun datang, lain pula yang dapat. Peperangan demi peperangan, keganasan demi keganasan. Orang tidak boleh hidup dengan aman. Tok nenek kita tak boleh hidup dengan aman. Kita boleh baca, kita boleh tanya kepada orang yang masih hidup, jika masih hidup di zaman Jepun. Sekarang ini kalau dia masih hidup, kita boleh tanya. Susah, payah dan sebagainya. Maka apabila 1943, bila dijatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, dengan 2 butir bom yang membawa asap tebal berhari-hari duduk tergantung lagi di langit, membunuh ratusan ribu orang Jepun. Akhirnya Jepun surrender, angkat bendera putih. Termasuklah Omar Rojik, cerita Sarjan Hassan. Diangkat je bendera putih, kami menyerah kalah. Balik kampung, bawa samurai balik ke Jepun. Okey, selamat. Selepas itu, adakah Jepun bercita-cita lagi untuk menguasai negara-negara lain? Tak. Untuk hukum. Habis. Maharajanya, Akihitonya duduk diam-diam. Sekarang kita membangunkan balik Jepun. Sekarang masa untuk dibangunkan semula Jepun. Maka dengan penuh kekuatan, semangat yang hebat, 30 tahun selepas itu, Jepun mula mengorak langkah. Tahun 1971, kereta Toyota yang pertama dilancarkan. Namanya Toyota KI10 dan KI20. Ini Toyota mula-mula dilancarkan. KI20, KI10 yang punggung kecil halus jatuh. Honda mula mengeluarkan motornya. Dan sekarang Jepun membangunkan teknologi. Maka selepas 50 tahun, selepas 30 tahun Jepun dibom, tidak ada lagi usaha Jepun nak tembak orang, nak bunuh orang. Tetapi mereka menguasai dunia. Bukan setakat Asia, menguasai dunia. Di setiap rumah orang di ada Jepun. Buka peti ais, Toshiba. Tekan televisyen, Philips, Sanyo. Buka saja kereta, Toyota. Naik Honda Cup, motosikal. Sampai nak ke tandas, selipar Jepun. Semua Jepun masuk. Dan dia tidak perlu menyerang negara tersebut. Dia hanya menghantar teknologi.
daripada komputernya, daripada keretanya, daripada chip komputernya, daripada teknologinya. Sampailah teknologi ini nak buat speaker, mikrofon, Yamaha hantar teknologi. Bila datang benda-benda ini, tuan-tuan, Jepun menjadi kuasa dunia. Jepun menjadi kuasa ekonomi. Bila ekonomi dia kuat, maka tentera dia kuat. Bila ekonomi dia kuat, orang menghormatinya. Tuan-tuan, kita hidup di zaman material. Kita hidup di zaman material. Di antara benda yang menghormatkan orang pada kita, salah satunya ialah kekuatan ekonomi. Bila manusia itu kuat ekonominya dan ada ekonomi di tangan dia, orang takut pada dia. Dan hari ini Jepun membuktikan bahawa aku adalah kuasa. Bermula dengan kuasa ekonomi dan sekarang menjadi kuasa tentera, menjadi kuasa satelit. Dia menghantar satelit ke udara, ke langit. Dia mempunyai kapal terbang yang paling canggih. Dia mempunyai kereta api yang paling laju. Dia mempunyai rangkaian kereta yang paling besar jualannya dalam dunia. Menjual produk-produk elektrik di seluruh dunia. Dan hari ini kita bergantung. Dan seluruh dunia hari ini tengok kepada Jepun. Kekuatan Jepun. Jiran kepada Jepun ialah China. Dengan perang candu, kemudian diduduki oleh British dan berlaku perang saudara, dinasti sana, dinasti sini, dinasti sana, dinasti sini, bertembung pula dengan Jepun perangnya. Kemudian China melalui proses daripada Mao Zedongnya, melalui proses pembebasannya, melalui proses komunismenya, sehinggalah 1989 berlaku penentangan yang besar yang kita sebut sebagai tunjuk perasaan terbesar di dataran Tiananmen di China. Selepas itu tidak ada lagi. Kita lihat China mengorak langkah ke hadapan, jauh meninggalkan negara-negara lain dengan jumlah lebih daripada 1 bilion penduduk. Di antara negara yang paling ramai penduduk dalam dunia selain daripada India, China sekarang sudah mula, kalau tidak mengatasi Jepun, China sekarang sudah menyamai Jepun. Malah ekonomi dunia, Amerika tengok kepada China. Semua benda tengok kepada pasaran China. Semua benda tengok kejatuhan nilai mata wang, tengok pada China. Apabila China menurunkan nilai yuan, maka negara-negara lain terpaksa menurunkan nilai duit masing-masing. Bila yuan China dinaikkan, maka mata wang negara lain pun akan dinaikkan. Ini yang sedang berlaku dalam dunia kita sekarang. Apabila berlaku di antara krisis Rusia, China dan Amerika dalam krisis mata wang, 40% kejatuhan nilai mata wang Rusia. Saya pergi ceramah di Phuket, saya pergi ceramah di Langkawi, saya tanya, tak ada orang putih pun. Orang Phuket beritahu, Ustaz, orang Rusia tak datang. Sebab mata wang dia jatuh 40% nak dibandingkan dengan mata wang dolar Amerika. Jadi apabila nak berlaku keruntuhan, kejatuhan nilai mata wang Rusia, maka China melihat benda ini kalau tak dijaga, China juga akan dieksploitasi oleh Amerika. Maka China mengambil langkah selamat, dia sendiri menurunkan nilai mata wang dia. Secara automatik seluruh saham di dunia turun, termasuklah Malaysia yang jatuh nilai dalam lebih kurang 20% jatuh nilai mata wang dia. Baik, China menjalankan kuasa ekonomi. Kalau Jepun mengeluarkan kereta, kalau kamu mengeluarkan Toyota, kami juga keluarkan Chery yang lebih murah, yang boleh lawan teknologi Jepun. Kalau Jepun boleh membina satelit, kami juga menghantar satelit. Kalau Amerika boleh membina armada tentera laut terbesar dalam dunia, China juga membina kapal perang yang boleh landing kapal terbang yang paling banyak dalam dunia di tengah-tengah laut di China. Dan sekarang China membina pertama kali hospital bergerak di laut.
Bayangkan tuan-tuan, kapalnya dicop lambang bulan sabit, lambang hospital, tak ada siapa boleh tembak. Kapal terbang tak boleh tembak, kapal selam tak boleh tembak, sebab itu hospital, bukan tentera punya kapal. Dalam dunia tuan-tuan, punya canggih teknologi China tuan-tuan, bukan setakat dia buat kapal yang paling besar dalam dunia, dia juga boleh buat benda yang kita tak pernah terfikir. Dia buat beras. Tuan-tuan pernah fikir buat beras tiruan? Telur tiruan pun dia buat. Jadi akak-akak ni jaga-jaga, kadang-kadang telur apa, sampai tahap teknologi dia, orang tengok kepada China. Apa benda pun tuan-tuan, orang tengok kepada China, sebab dia kuasa ekonomi sekarang. Orang sekarang kena belajar bahasa Mandarin, kena belajar bahasa Cantonese. Tidak lagi orang lihat sebagai bahasa Inggeris, orang lihat sekarang bahasa Mandarin. Sebab itu di sekolah saya, semua budak-budak diwajibkan belajar bahasa Mandarin. Daripada tadika 5 tahun sampai habis SPM, mesti belajar bahasa Mandarin. Selain daripada Tamil, selain daripada Arab, selain daripada Inggeris. Sebab ini adalah bangsa, ini adalah bahasa yang boleh memajukan kamu. Sebab sekarang tuan-tuan, kalau kita nak mencuri, bukan mencuri barang, mencuri ilmu pengetahuan, mengambil ilmu pengetahuan, kita kena kuasai benda yang kita tak boleh kuasai. Sebab kadang-kadang ilmu itu tertulis di dalam bahasa yang kita tak faham. Cuba tuan-tuan tengok berapa banyak orang Yahudi yang belajar Al-Quran, berapa banyak orang putih yang belajar bahasa Arab, yang belajar Al-Quran, bukan bahasa dia. Sebab ilmu itu terdapat di dalam Quran, ilmu itu terdapat dalam kitab-kitab lama. Maka mereka gali, nak gali tak boleh, maka mereka terpaksa belajar bahasa. Bila belajar bahasa, mereka boleh mengkaji. Dan hari ini tuan-tuan, orang Cina, bahasa Cina, bangsa Cina, kekuatan ekonominya, subhanallah. Kita kereta api ITS, KL, Ipoh Padang Besar, kita ambil teknologi daripada China. Gerabaknya tu pun ambil daripada China. Sekarang kita nak buat kereta api laju daripada KL pergi Singapura 2 jam. Tak sampai 2 jam boleh sampai Singapura. Teknologi dari mana? Sampai ke Mekah. Ke Mekah itu nak buat kereta api laju. Di antara Mekah pergi ke Madinah, teknologi China. Yang kita orang Malaysia dapat buat kereta api daripada Mekah pergi ke Jeddah, pergi ke Mina, pergi ke Mina. Kita boleh uruskan kereta api tanah Melayu. Tetapi apabila dibuka tender di antara Mekah pergi ke Madinah, kereta api laju, ditanya, Malaysia masuk tender, orang Cina masuk tender, 2 negara ni je yang berjaya ke peringkat akhir. Bila ditanya oleh Tuan Arab, negeri kami, negeri padang pasir, negeri kami, negeri ribut pasir, kamu boleh bagi tak kereta api yang boleh tahan batu, yang boleh tahan pasir bila berjalan? Yang ini kita surrender, sebab kita tak ada ribut pasir. Dapat kat China. Teknologi tu. Kita pergi kepada negara India, dijajah oleh British, dijajah oleh British, sehinggalah perang saudara wujud Pakistan. Kemudian gaduh pula Pakistan, wujud pula negara Bangladesh. Daripada sebuah negara yang besar, sebelah sini dapat Pakistan, sebelah sana dapat Bangladesh, turun India. Tuan-tuan, industri filem di India berjumlah 800 filem di dalam setahun. Bermakna lebih kurang 2 filem dihasilkan dalam sehari, lebih kurang. Kenapa filem begitu hebat di India? Sebab rakyat dia saja 1.2 bilion. Rumah tak cukup, apa pun tak cukup. Maka untuk mengisi masa, mereka duduk dalam panggung wayang. 1 filem 3 jam, 2 filem 6 jam, relax dalam panggung, tengok Syahrul Khan. Sebab itu ini filem di India. Tetapi tuan-tuan lihat India, siapa yang boleh cakap sembarangan dengan India? Dia ada peluru berpandu, dia ada peluru bom nuklear, dia ada peledak nuklear, dia mempunyai kekuatan peluru berpandu dia
berjarak 5 hingga 6,000 kilometer. Dia lepaskan di New Delhi sampai dekat Meru, tuan-tuan. Teknologi India. Hari ini teknologi India, tuan-tuan, dia boleh buat kereta yang paling murah dalam dunia. Buat lori yang paling hebat dalam dunia. Nama lori dia Babai. Tata lori. Kereta Tata yang paling murah dalam dunia. Lori yang paling tahan dalam dunia. Teknologi Tata. Subhanallah. Tuan-tuan, bayangkan Presiden India, bekas Presiden India, orang Islam, meninggal baru-baru ni, adalah teknologis, adalah seorang nuklear yang hebat, pemikir sistem nuklear yang hebat, meninggal dunia baru ni, bekas Presiden India. Dan dia menguasai ekonomi. Hari ini India sama taraf hampir menyamai China. Ini adalah negara. Ipoh baru-baru ini kerajaan negeri buat perjanjian usaha sama persefahaman dengan syarikat Malindo Air. Saya seronok sangat kereta kapal terbang ada di Ipoh. Seronok saya. Pergi Johor senang, pergi Singapura senang. Tiap minggu saya pergi Johor, tiap bulan, sebulan 2 kali saya pergi Singapura. Kalau itu ada di Kelantan. Pergi tengok tak ada lah. Tak ada pula lah. Kemudian pergi ke Medan flight. Eloklah nak pergi Langkawi, buatlah tuan-tuan. Malindo dan Firefly. Kalau saya naik kapal terbang Firefly Ipoh Singapura, saya duduk seat nombor 17. Itu tempat saya lah. Memang booking lah. Tak boleh pergi kat orang lain. Saya duduk senang. Pasal dekat dengan tandas. Naik tu gegar je. 1 jam setengah sampai Singapura. Kecil. Bila saya duduk dekat balai, menunggu dekat airport Singapura, ini ATR. Sebelah dia Airbus 380. Sebelah pula kapal terbang Ipoh Firefly ni 7777 Boeing. Saya kata ATR kapal terbang Firefly ni boleh ditelan dalam Singapore Airlines dia kapal terbang. Besar tak besar kapal terbang dia, kecil tak kecil kapal terbang ni. Nama kapal terbang Firefly itu tuan-tuan ATR 72, siri 600 dan siri 500. Siri 500 18 seat. Siri 600 19 seat. Siri 600 sempit sikit, 500 sempit sikit. Siri 600 luas sikit. Kenapa Ustaz cakap tentang ATR 72? Sebab yang membuatnya ialah Perancis. Bukan setakat Malindo Air pakai, bukan setakat Firefly pakai, Taiwan pakai, Hong Kong pakai, Sriwijaya Air pakai, Maswing pakai, Thailand pakai pesawat 2 kipas ATR. Itu pesawat ATS, Airbus 380. Malaysia ada beberapa buah Airbus 380. Apa dia Airbus 380? Saya naik sekali Airbus 380. Pesawat paling besar dalam dunia. Saya betul-betul duduk dekat pintu juru terbang. Saya tak sedar pun tuan-tuan, kapal terbang tu naik berlepas. Sedar-sedar dia sudah taksi. Tuan-tuan, nombor 1, ketika kapal terbang tu naik, nama dia take off. Bila kapal terbang itu sudah stabil, nama dia taxi. Bila kapal terbang itu nak turun, nama dia landing. Take off, taxi dan landing. Saya tak sedar masa bila dia take off, saya tak sedar masa dia taxi, sebab terlalu besar. Saya ronda ada 3 tingkat di atas. Harga dia berbilion-bilion satu. Berbilion harga dia. UAE beli 16 buah. Qatar beli 8 buah. Tuan-tuan, bayangkan harga dia 2.1 bilion.
2.1 bilion. Kalau kereta kancil agak-agak dapat berubah. Dia kuasai langit. Perancis dia menguasai langit. Hebat. Dia boleh buat benda-benda macam itu. Dia kuasai teknologi. Perancis tak takut dengan siapa tu. Sebab kapal terbang dia di tangan aku. Dia buat kapal terbang pejuang Mirage. Dia buat kapal terbang pesawat pejuang. Dia tak takut. Sebab kapal terbang tu aku punya. Kalau aku picit button di sini, tenggelam kapal terbang. Dia teknologi. Tuan-tuan, kenapa saya hari ini duduk meraban cerita bak Jepun, bak China, bak Korea, bak India, bak Perancis? Saya punya handphone, nama dia iPhone. Tuan-tuan punya handphone, nama dia Samsung. Ada juga yang pakai Samsung. Samsung sekarang tuan-tuan kalah iPhone. Dia lawan teknologi iPhone. Sekarang iPhone, nengok iPhone pergi Samsung gini. Dan Samsung punya toke orang paling kaya di Asia. Dia ada 116 bilion harta dia, Samsung ni. Salah satu yang mengkayakan toke dia, tuan-tuan lah. Tuan-tuan beli handphone dia. Korea. Apa Korea buat? Hyundai. Apa Korea buat? Kia. Apa Korea buat? Handphone. Apa Korea buat? Film. Drama. Habis orang-orang Malaysia pada cakap Korea. Duk tengok Winter Sonata. Tuan-tuan, dia lawan betul-betul Jepun sekarang. Kalau Jepun ada Camry, aku ada Hyundai. Kalau Jepun ada Honda Accord, saya juga ada Sportage. Sekarang menjala di negara-negara Amerika, Korea punya kereta. Menjala di negara-negara Arab, Korea punya kereta. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan ni? Kenapa negara-negara ini dominan? Kenapa negeri-negeri yang saya sebutkan tadi ini dominan? Sebab kita tidak pernah mendengar orang Jepun bergaduh sama-sama Jepun. Pernah tuan-tuan dengar? Bila negara dia aman, bila negara dia bersatu padu, dia mempunyai masa yang banyak untuk mengontrol macam-macam benda. Bila rakyat dia tidak berpecah belah, menghormati di antara satu sama lain, mereka mempunyai banyak masa membangunkan negara mereka. Mana ada tuan-tuan Jepun bergaduh siang malam pagi petang? Menteri dia pergi mesyuarat di Eropah. Tengah mesyuarat, tidur. Keluar dalam surat khabar, menteri tidur. Minggu depan saya letak jawatan, orang lain pula jadi menteri. Sebab itu kita tak pernah kenal siapa Perdana Menteri Jepun, melainkan Nakasone. Lepas Nakasone siapa? Shintaro Abe, Doraemon, kita tak kenal. Sebab politik mereka bukan macam kita. Selagi menyawa, saya orang politik. Selagi boleh hidup, saya nak cakap pasal politik. Mereka tak entah. Mereka tak. Orang lain pula, saya perundung. Orang lain pula, saya bagi orang lain. Politik ni bukan macam kita, tuan-tuan. Kita ni kalau dapat kerusi, sampai mati kita punya kerusi ni. Kalau boleh, dengan guna kerusi ni masuk dalam kubur sekali. Itu macam mana tak bergaduh kita. Dan kita pula mengajak orang lain bergaduh untuk kita mempertahankan kerusi kita. Inilah nasib kita, orang-orang Islam di seluruh dunia. Jepun tidak ada berbunuh, bergaduh, berpantah, tak ada. Mana ada
hidup pakai masker. Pakai masker. Hidup hormat menghormati, hidup hanya memikirkan tentang buat satu benda bagi bersih, buat satu benda bagi tepat, buat satu benda bagi elok. Bila mereka bersatu hati, tuan-tuan, subhanallah, mereka lupakan tragedi 43 di bom. Mereka lupa dah, itu tak habis. Sekarang kita bangunkan negara kita. Dan mereka adalah bangsa yang paling sayang kepada adat mereka, bangsa yang paling menghormati budaya mereka. Sampai nak bercakap berbahasa Jepun, ada handphone di belakang dia bahasa Jepun. Beli kereta, buku manual dia bahasa Jepun. Beli aircon, buku manual dia bahasa Jepun. Dia takkan tinggal bahasa dia. Semua negara kena tak tahu apa, betulis saja. Tetapi mereka tidak menjadikan bangsa mereka itu lemah. Mereka tidak mengatakan bahawa aku ini lemah. Tak. Kita selalu cakap Jepun mata sepet. Tapi cuba tuan-tuan tengok kartun-kartun Jepun, matanya sepet ke bulat? Cuba tengok Doraemon, cuba tengok Shizuka, mata tu dia. Padahal pelukisnya sepet, tapi matanya hebat. Dia gambarkan bahawa kami bangsa hebat. Dia cipta Ultraman, mata 4 segi, tembaknya mampir raksasa. Tuan-tuan, nampak? Bila jadi hebat, bersatu, kontrol. Jangan siapa-siapa gatai pergi serang Jepun. Nak mampus. Tak ada siapa boleh serang. China last bergaduh 1988, 1989. Bergaduh rakyat sama rakyat. Askar dengan rakyat bergaduh habis-habisan. 89 tutup buku. Tidak ada lagi pergaduhan di China, rusuhan di China, bergaduh siang malam, sudah tidak ada. Yang adanya kita ialah kita bangsa China, hebat kita. Kita bangunkan negara China. Sekarang tuan-tuan cakap, negara mana yang kata nak serang China? Negara mana yang boleh nak bunuh dia? Tak. Sebab itu China menghantar kapal dia ke Kepulauan Spratly yang menjadi rebutan Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei. Dia boleh buat tempat di situ. Negara-negara ni hanya boleh cakap kita memberi amaran ya kepada apa kita tak jadi amaran dia. Dia hanya berdiam saja. Gila kamu nak serang apa negara China? Dia mempunyai kapal induk yang paling besar dalam dunia. Kapal induk ni tuan-tuan, tempat kapal terbang landing atas kapal tu paling besar. Amerika pun tak boleh lawan. USS Independent pun tak boleh lawan. Teknologi apa dia dipakai? Sejak bila yang China ni menjadi hebat macam ini? Selepas 89. Dia betul-betul groom ekonomi dia, growth ekonomi dia. Kerana apa? Perpaduan bangsa dia. Hebat. Begitu juga dengan Korea. Negeri yang paling banyak tunjuk perasaan ialah Korea. Tahun 80-an, tahun 90-an, tiap-tiap hari tunjuk perasaan. Sebutkan kepada kita, orang yang paling kaya di Korea pada masa itu ialah pengeluar bom asap dan gas pembedah matahari. Paling kaya. Daripada Presiden Roh naik Presiden nyawa. Nama Presiden Roh Tae-woo. Sampailah sekarang kita pun tak tahu dah. Korea tak ada lagi gaduh-gaduh. Hari ini Korea jadi ekonomi. Korea Utara nak serang, duduk. Nak serang, tak serang. Nak serang, tak serang, duduk. Naik pergi ke India. Last bergaduh di India bila? Masjid Babri. Diruntuhkan Masjid Babri. Jadi tunjuk perasaan. Lepas itu habis. Dan sekarang India, ekonomi dia macam mana? Di antara manusia paling kaya dalam dunia adalah usahawan daripada India. Nun pergi ke Perancis. Last bergaduh di Perancis bila? Tuan-tuan pernah dengar orang Perancis bergaduh? Tuan-tuan pernah dengar orang Eropah bergaduh? Tuan-tuan pernah dengar sama-sama mereka bergaduh? Tak.
Akhirnya tuan-tuan, negeri-negeri ini maju. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, Allah bagi kemajuan untuk kita, untuk kamu mudah hidup. Akhirnya kita pun kata kita maju. Saya boleh pakai iPhone. Hari ini kita beli iPhone, besok dia buat keluar iPhone 5. Yang ini 4 dah ketinggalan zaman. Baru seminggu bawa keluar iPhone 5, dia buat keluar 5S. Sebulan lepas pakai 5S, dia buat keluar 6. Lepas 6, dia buat keluar pula 6 Plus. Last kali dia buat keluar 100 Plus. Kita tak akan maju sebab kita bukan pencipta. Kita bukan maju sebab kita bukan pengeluar. Tuan-tuan, saya minta maaf saya cakap, saya baru beli kereta Lexus, SUV Lexus. Sebab apa saya suka Lexus? Teknologi. Semua touch. Nak buka lampu, touch. Start engine, touch. Kemudian go. Nama dia Touch and Go. Kereta yang saya beli ni tuan-tuan dicalonkan untuk kereta terbaik dunia 2015. Teknologi. Teknologi Jepun Lexus. Tuan-tuan, saya baru beli sebulan. Lepas sebulan saya beli, BMW keluarkan yang terbaru. Dah teknologi yang dapat pada Lexus ni, saya pula dah ketinggalan zaman. Sebulan lepas BMW buat keluar, datang pula tuan-tuan Audi buat keluar pula dah. Yang saya ni, hang punya dah ketinggalan zaman. Inilah dia bandingan teknologi tuan-tuan. Jangan duk bangga dengan teknologi. Hari ini kita kata kita membina bangunan paling tinggi dalam dunia. Nama dia KLCC, tahan setahun je. China buat keluar bangunan. Kita punya tinggi 101 tingkat, 121 tingkat, 108 tingkat. China buat keluar 108 tingkat setengah. Menang kat dia sebab lebih setengah. Lepas China tuan-tuan, Taiwan pula buat keluar 2 lebih 1. Sekarang nombor 3 KLCC. Tak lama lepas itu Dubai, dia buat keluar bangunan paling tinggi dalam dunia, 950 meter. Dekat 1 kilometer tinggi dia tuan-tuan. Yang Malaysia jatuh nombor 4. Lepas Dubai buat Burj Khalifa, China pula cakap kami akan lawan Burj Khalifa. Sudah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, teknologi dia sangat bergerak cepat. Siapa yang nak hebat, kuasai teknologi. Siapa yang nak maju, kuasai teknologi. Dan teknologi hanya boleh berlaku apabila masyarakat itu hidup dengan harmoni. Saintis dia banyak masa berfikir untuk nak buat rumah yang sesuai dengan masyarakat. Cendekiawan dia boleh berfikir dengan cara yang baik bagaimana nak buat sistem pendidikan yang baik. Agamawan dia boleh merancang banyak benda sebab negaranya aman. Bagaimana nak menjadikan masyarakat sayang pada agama dia. Bila keadaan itu adalah aman. Tetapi apabila masyarakat tidak aman, kita tidak ada masa untuk berfikir tentang kemajuan dan apa benda pun. Akak bergaduh dengan suami akak, tak aman. Mak, malam ni nak makan apa? Tak, malam nak masak, malah fikir makanlah apa ada. Cuba aman, tak ada gaduh. Suami dengan isteri tak pernah bergaduh. Agak-agak malam tu, mak, anak dia tanya, mak, malam ni nak makan apa? Tuan Miam, Pak rasa, Tuan ada Pak putih. Kenapa hari ni mak punya mood baik? Mak tak gaduh. Cuba mak gaduh. Anak tu pun dia sumbat dalam mesin basuh. Pasal apa? Otak dia tak boleh fikir. Sebab itu Islam menyuruh kita bersatu, melahirkan masyarakat yang kuat. Nah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, hebat di Madinah. Abdul Rahman bin Auf boleh meniaga jadi hebat. Masa dia mati, dia tinggalkan 80,000 dinar. Seorang isteri dia dapat 40 juta nilaian sekarang. Dia ada 4 isteri, seorang isteri 40 juta.
4 isteri, tuan-tuan darab tu. Ada 100 orang-orang balu, janda-janda yang suami dia, tuan-tuan, mati dan terlibat di dalam peperangan Badar. Dia bagi 20 juta setiap seorang dengan nilaian, tuan-tuan, 20,000 dinar. Belum masuk lagi dia tinggalkan 3,000 ekor kuda, 1,000 ekor unta dan sebagai 3,000 ekor kambing, 1,000 ekor kuda, 100 ekor unta. Belum masuk lagi harta-harta yang lain. Kenapa ekonomi dia begitu hebat? Sebab aman di Madinah. Dia boleh menjalankan Islam. Budak umur 18 tahun sudah jadi governor. Muaz bin Jabal. Aman. Akhirnya Madinah memang jadi Madinah, negara yang moden. Kita selalu sebut moden. Itu bahasa Arab, asal daripada perkataan madan. Islam adalah negeri moden. Islam adalah peneraju. Tetapi sayang, apa yang berlaku kepada kita pada hari ini, kita tak menjadi maju. Sebab kita banyak bergaduh. Kita duduk di negara-negara Arab, tak pernah aman sampai sekarang. Duduk di Mesir sampai sekarang. Lepas Mubarak, Mabruk, lepas Mabruk, Sisi, lepas Sisi, Sasa. Tuan-tuan yang mana duduk di Mesir, tuan-tuan tahu, kereta kuda, keledai pun ada lagi. Jalan tengah-tengah jalan, apa yang boleh dibanggakan? Tidak ada negeri yang takut dengan Mesir. Israel tak takut dengan Mesir. Mesir pula tutup pintu sepadan macam-macam, sampai Palestin kita tak boleh hantar. Cuba tengok negara-negara Islam di Afrika. Tak ada siapa yang takut, tak ada siapa yang boleh pegang kuasa. Padang-padang tegak-tegak besar-besar. Daripada nama Nawakambe, Adigun, Komile Membuk, semua hebat-hebat nama ni. Tapi tak boleh buat apa. Cuma tengok Bangladesh, Pakistan, badan tegak-tegak. Apa boleh buat? Padahal badan tegak. Allah, ada orang cakap pada saya, Ustaz, Ustaz bolehlah cakap macam itu. Ustaz tak boleh bandingkan dengan Jepun, negara-negara Eropah. Ustaz tak boleh banding juga. Sebab negara-negara ini mendapat tempat yang baik. Jepun, cuaca dia sejuk, panas, musim bunga semua ada. Afrika, panas. Macam mana negeri tu nak maju? Panas. Kalau tuan-tuan ni ajak berhijrah, jom mak kita pindah ke Nigeria. Seronok mak. Tidaklah aku, ayo tak ada. Tak tahu kalau tuan-tuan baik hati. Pindah ke Nigeria tak nak, kahwin dengan orang Nigeria nak. Tapi duduk di Malaysia. Tu macam mana Ustaz orang Islam di Afrika nak maju? Dema lah Allah letak di situ. Iyalah, buat macam mana dah. Tapi di Afrika dia ada diamond. Di Afrika dia ada berlian. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tak pernah zalim. Yang zalim kamu. Tuan-tuan bayangkan kalau seketul berlian besar ini, apa yang tuan-tuan boleh buat? Seketul berlian besar ni tuan-tuan, ke Sirina ni boleh kita buat, dengan Maidin pun kita boleh buat. Dan berlian yang paling bernilai, paling banyak terdapat di Afrika. Lombong-lombong arang batu, berlian emas berlambak-lambak di Afrika. Sepatutnya kamu gunakan anugerah Allah ni untuk majukan kamu, hebatkan kamu. Tapi apa kamu buat? Perang sama-sama sendiri, rebut kuasa sama-sama sendiri, bergaduh sama-sama sendiri. Akhirnya jadi pelarian. Somalia jadi pelarian, yang ini jadi pelarian, sana jadi pelarian. Sekarang siapa salah? Cubalah kamu duduk bincang elok macam mana kita nak gunakan sumber ini untuk kemajuan kita, pembangunan kita. Tak. Dapat duit jual berlian, beli senapang, tembak.
bom, kena bom sini. Allah tak pernah zalim pada orang Arab. Memang orang Arab duduk di padang pasir yang tandus, tapi Allah bagi minyak beribu-ribu tong sehari, berjuta-juta tong minyak sehari. Negara yang paling kaya dalam dunia adalah negara Arab. Paling kaya. Buat stadium bola sepak untuk Piala Dunia. Bila FIFA dia tanya pada Arab, kamu padang pasir, kamu panas, macam mana kamu nak buat bola, main tengah panas, mati orang putih kan? Kami akan buat stadium aircon. Bukan sebiji, bukan 2 biji, berbelah biji. Satu aircon tu saja tuan-tuan berapa bilion. Kami tak kisah dengan duit. Allah bagi minyak yang sangat hebat. Semua negara tengok Arab sebab nak minyak. Tapi sayang, Arab memilih untuk berperang sampai sekarang. Arab Saudi minyak cukup banyak. Dia dengan Pak Yaman, tembak pumpa. Musim haji tak musim haji, dia tembak habis. Yang Iraq pun banyak minyak, bergaduh dengan Saddam Hussein, bergaduh dengan puak-puak Syiah semua. Sekarang dapat kat mereka. Minyak habis dapat kat mereka. Tengok apa yang berlaku pada Syria pula tuan-tuan. Orang pelarian. Pindah sana, pindah ke Turki, 1 juta jadi pelarian. Habis. Tidak boleh menjadi contoh. Beli senjata banyak-banyak, bom sama-sama kita. Israel ketawa. Tak ada siapa nak bom aku. Sebab orang Arab sibuk bom orang Arab. Dengan harap ada kemajuan di sana. Ustaz kata Arab ada minyak, Afrika ada emas, Bangladesh ada apa? Miskin Bangladesh, Ustaz. Miskin daripada Myanmar lagi. Bangladesh tak miskin. Bangladesh kaya. Kaya apa? Kaya rakyat. Bangladesh kaya penduduk. Di Malaysia saja, rakyat Bangladesh berapa juta? Di Singapura berapa ratus ribu? Di negara Arab berapa juta? Di Saudi saja, dalam masjid tu, depa saja. Bukan habis semayang pun, tu cuci. Dia ekspor pekerja di seluruh dunia berapa puluh juta. Seorang pekerja Bangladesh, dia menghantar RM1,000 sebulan. Kerajaan Bangladesh dapat berapa bilion dalam setahun, dalam sebulan. Kamu tak perlu ada minyak, kamu tidak perlu ada arang batu. Kamu hanya ada orang, kamu ekspor orang. Pulangkan balik pada aku, majukan Bangladesh. Tapi saya, Bangladesh memilih untuk berperang. Politik sama politik, gantung-menggantung, ulama digantung, yang ni digantung. Apa jadi Bangladesh sekarang? Tak jadi apa. Cuba tanya pada Malaysia, apa Allah tak bagi? Ambil 1 biji, campak di tanah, dia tumbuh harum manis. Ambil sebiji, campak di tanah, punya suburnya jadi buah nangka madu. Ambil benih ikan, tabur di kolam, jadi benih talipia, ikan keli, siakap, macam-macam. Tengok di lautnya ada minyak, tengok di sininya ada hasil. Kalaulah benda yang Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan, kita jaga elok-elok, kita develop elok-elok, hebat sebenarnya. Tapi sayang, bermula daripada 1957 sampai 2015, orang Malaysia memilih untuk bergaduh juga. Dulu hanya bergaduh dalam bidang politik. Sekarang lebih parah, bergaduh dalam bidang furuk, bergaduh dalam bidang mazhab dan sebagainya. Jadi akhirnya bila kita berpecah belah, kita jadi lemah. Inilah lambang berpecah belah, lambang jari kita. Bila dah banyak tak kuat, dia boleh tembus. Boleh tembus. Tetapi kalau kita rapatkan saf, kita boleh genggam, dia jadi kuat. Akhirnya saya pegang mikrofon. Kuat, tak ada siapa boleh cabut mikrofon saya. Tetapi kerana kita renggang, orang senang cabut. Inilah bandingannya tuan-tuan yang kita nak buat. Sebab itu saya
cakap, saya cakap, di mana saja saya bercakap. Sudah sampai masanya umat Islam mencari yang sama. Yang mana yang tak sama cuma satu. Satu ni kita duduk biasa, kita ambil yang sama. Kita ada 100 benda, sama semua. Makan, minum, sembahyang, puasa, zakat, haji, PIBG, sekolah, jalan raya, Quran, Mekah, semua sama. Semua sama. Bahasa sama, semua sama. Yang tak sama cuma bendera. Tapi saya sekarang ini bukan setakat bergaduh kerana berbeza bendera. Dalam satu bendera pun bergaduh. Salah siapa? Dulu orang kata, engkau warna lain, aku warna lain, engkau parti lain, aku parti lain. Sekarang sama-sama parti pun bergaduh. Jangan bercakap soal maju, jangan bercakap dengan apa-apa benda pun kalau yang ni tak selesai. Sedangkan bangsa lain tak pernah bercakap tentang pergaduhan. Sebut pasal agama bersatu, sebut pasal sekolah mereka bersatu, sebut tentang hak bersatu, sebut tentang anjing pun mereka bersatu. Tapi kita hari ini, soal apa pun kita nak cari benda yang tak sama. Tu kita nak cakap tentang kemajuan. Habis ya? Sebab itu, bila kita bercakap soal hijrah sekarang ini, benda yang penting dan benda yang kita kena ingat ialah kasih sayang. Saya, tuan-tuan, nak kata banyak berceramah, banyaklah. Tapi bukan setakat di Malaysia. Saya cakap di negara-negara Asia. Saya pergi ceramah di sebuah negara. Dia orang jemput Kementerian Belia, Kementerian Agama dan Kementerian Sukan. 3 kementerian jemput. Dia orang ambil saya di airport, tidak pergi ke hotel, terus ke kementerian. Saya pun duduk atas kerusi dalam bilik dia orang. Kemudian masuk komiti, seorang berjumlah 16 orang. Maka saya pun diberi kertas. Ustaz, ini benda yang akan dibentangkan. Saya dah dengar baik-baik. Tak senyum langsung. Apa hal dia orang ni? 1 jam setengah, hampir 2 jam saya diberi taklimat. Ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Sampai dalam hati saya kata, sekejap lagi aku balik, sekejap lagi. Hampa yang panggil, hampa buat syarat. Ustaz ada soalan? Tak. Ustaz ada soalan? Tak. Ustaz ada soalan? Pegawai dia pula tanya. Bila nak habis? Soalan saya. Dah habis Ustaz? Okey. Lepas tu baru mereka senyum. Terima kasih Ustaz datang, terima kasih Ustaz datang. Tadi masam ni senyum pula. Minta maaf Ustaz, memang penceramah luar yang datang ke negara kami akan bagi taklimat selama 1 jam setengah. Supaya kami tidak mahu pahaman dia, pemikiran dia di luar negara dia, di negara dia, masuk dalam pemikiran negara kami dan rakyat kami. Kami di sini Ustaz mengamalkan pahaman mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kami tak nak yang lain-lain. Ustaz faham? Faham. Punya ketat, tuan-tuan. Kalau Ustaz nak bercakap benda-benda lain yang bercanggah dengan kami, Ustaz balik. Saya nak balik lah. Tiket dia lusa balik siapa? Dia tak bagi masuk supaya pemikiran rakyat dia tak lari. Cuba tengok kita, tuan-tuan, macam-macam pahaman. Kita tengok hak ngajar tu pun takut lah. Mai pada sana, mai hak piyah tajam pun ada. Hak duk menari pun ada. Kita pun naik takut. Pergi ke kubur pula, duk menari kat kubur pula. Oh, ispak lana duk kat kubur. Kita pun naik takut. Ni pahaman apa pula ni? Lepas tu kita nak ngajak orang bersatu. Kita tak kontrol benda ini. Pemikiran kita rosak. Saya pergi ceramah di sebuah negara, tuan-tuan. Okey Ustaz,
Ini permit Ustaz. Baik. Saya membuka permit. Saya kena cakap benda yang boleh, benda ini je, benda ini je. Ada 15 tajuk, 15 poin, ini je. Jangan lebih pada ini. Saya kata kalau saya tak ikut yang inilah, boleh tak? Boleh, tapi Ustaz yang datanglah. Masanya sampai 10 malam. Kalau 10.30, kita tutup lampu. Tuan bayangkan, tengah-tengah ceramah, pukul 10, tutup. Lewat, kami tutup lampu. Ceramah dah gelap. Allah, tuan-tuan. Kesian. Tak apa. Bagus pula. Dia orang start awal pukul 7.30, habis pukul 10. Saya tanya kepada pegawai dia, kenapa pukul 10? Di Malaysia pukul 12 tau. Itu Malaysia. Kami, negara kami lain, pukul 10. Besok kami nak kerja. Kami kena tidur awal. Malaysia mungkin tak kerja, kata dia. Pukul 12 kena balik. Lepas kasut dia buat 12.30 tak habis. Tuan-tuan, tapi hikmah dia apa? Umat Islam sangat bersatu. Sangat bersatu. Sangat hebat. Tapi sayang, persatuan mereka telah terlambat. Hanya satu masjid yang dibenarkan azan keluar daripada masjid. Masjid lain hanya di dalam, tidak boleh di luar. Alasan dia apa? Mereka buat kajian 2 tahun tentang azan di negara mereka. Duduk tiap kali azan 2 tahun, duduk pegawai dia dekat masjid. Dia tengok berapa ramai datang masjid. Berapa ramai datang masjid? Tak ramai. Muka yang sama je. Undang-undang baru sampai. Tidak boleh azan mengatasi kapasiti sekian-sekian kan. Sebab dia kata dia, bukan orang datang pun, hampa je azan. Hampa je datang. Hampa lah sembahyang sendiri, azan pun. Habis. Baru sekarang jadi hebat. Sebab bersatu. Tapi sayang, dah tak boleh buat apa. Tapi sayang, nak azan kuat tak boleh, ceramah kuat tak boleh, berarakan pun tak boleh, apa pun tak boleh. Nak kerja dengan kerajaan, kerja. Tutup aurat tak boleh. Nak kerja dengan kerajaan, kerja boleh. Semayang tak boleh. Nak semayang, tunggu jamak balik di rumah. Baru nak jadi bersatu, kuat, tapi dah terlewat. Sebab itu tuan-tuan, adakah kita nak jadi bersatu hanya apabila hak-hak kita diambil satu persatu, satu persatu. Sampai nak sembelih lembu pun tak boleh. Bila korban, hanya dibenarkan sembelih kambing. Nak sembelih lembu, datang ke Malaysia, tak pun datang ke Kemboja. Lembu tak dibenarkan sembelih. Faham? Faham. Kambing tu pula tuan-tuan tak boleh disembelih di khalayak. Kena masuk dalam tempat khas, orang lain tak boleh tengok. Melainkan tukang sembelih, orang yang buat korban, orang yang buat kekak sahaja yang dibenarkan masuk. Baru kita nak jadi bersatu. Masjid cari duit sendiri. Jangan harap kami tolong. Baru nak bersatu pada masa itu lambat lah tuan-tuan. Ini yang ada pada kita Malaysia. Kalau apa yang hak kita ada pada hak kita ini kita tak jaga kerana perpecahan kita, dan kerana kita nak mengambil hati mereka, kita sanggup pecahkan hak kita, gadaikan hak kita, jangan harap kita akan dapat balik tu. Saya cakap berdasarkan pengalaman saya berceramah di luar negara. Seksa tuan-tuan. Saya kena temu duga, kena lulus, kena screen test, semua kena buat. Ceramah, datang, stop. Jadi stop excuse. Saya kata, 10:30. Yes, this is my country. Our country is 10:30, not Malaysia. Kalau saya stop, kalau saya tak nak stop, tak nak stop, kami angkat start. Oh, itu. Bila naik kapal terbang, turun je KLIA, alhamdulillah, lapang, syukur. Cuma sekarang tak lapang, pasal jerebu. Saya ceramah di Mesir, saya ceramah di Saudi,
Tengah-tengah nak ceramah, polis datang. 5 pegawai polis. Ya Allah, ya Allah, ya. Halau kita. Balik rumah. Satu tempat je saya ceramah di Jeddah, polis tak kacau. Itu pun sebab ceramah di konsul Malaysia di Jeddah. Tu pun dalam compound dia saja, tak boleh luar. Tu Saudi tu. Speaker dalam saja, tak boleh cakap luar. Kita di Malaysia anak melalak lah pukul 12 malam, orang perdana, ceramah perdana, palu, ya anak-anak, palu lah. Cuma tu yang saya kata, kadang-kadang kita tak bersyukur dengan nikmat bila nikmat masih ada. Saya bila buka mata, muka ustaz saya tak nampak. Itulah pakai spek baru nampak. Allahu Akbar, baru nampak ustaz. Kamal Izzat baru nampak. Bila masa saya bersyukur? Bila dah ragu? Masa mata elok dulu. Ni gigi. Minum ais. Aduh, kenapa ustaz berlupa? Baru nak ingat. Dulu masa sihat, nak sebut Alhamdulillah pun tak. Inilah penyakit kita, tuan-tuan. Kita hanya bersyukur dan menginsafi bila dah tak ada. Bila ada isteri, tengking, herdik, marah. Bila dah mati, bila ada suami, bantah, lawan, cekiknya suami. Suami mati, aku nak cekik siapa pula? Kita hanya menghargai bila benda dah tak ada. Tuan-tuan, jom kita hargai Malaysia. Hargai negara kita. Saya ceramah di Indon, masa tu pilihan raya. Saya tengok Roma Irama bertanding di Indonesia. Roma Irama bertanding, tengok. Oh hebat. Dia bukan macam kita, ceramah politik, kita kursi banyak pada orang. Dia orang hebat. Betul-betul kempen. Last menang dekat Jokowi. Menang saja Jokowi, habis. Kita bangsa Indonesia, kita bersatu. Kita mesti bantu bapa Mas Jokowi. Sebab tu saya tak gaduh Indonesia. Lepas Soeharto naik, lantar, jadi isu juga. Lepas Soekarno naik pula Gus Dur. Biarkan dia lah, dia Islam. Ulama pula biarlah dia. Lepas Gus Dur naik Megawati, dia juga Islam. Biarkan dia. Lepas Megawati naik pula Susilo Bambang Yudhoyono. Tak apalah, walaupun dia mambang, dia orang Islam. Sekarang Mas Jokowi, Joko Widodo, Islam. Sebab peraturan di sana memang itu syarat dia. Bergaduhlah macam mana pun, itulah yang akan menjadi bapa presiden dan pemerintah. Tak gaduh itu. Serupa di Siam, tuan-tuan kenal Siam, siapa dia? Perdana Menteri. Kita pun tak kenal. Dulu-dulu je kita ingat Perdana Menteri Siam. Perdana Menteri Siam, Yak Taksin Sinawat. Lepas Taksin, no, Abdul Bacha. Lepas dia pula, no, Barhan Silpa Arca. Lepas dia pula, Yingluck Silawat. Yingluck tak ada lak, walaupun nama dia lak. Sekarang kita pun tak tahu siapa Perdana Menteri Thailand. Lantaklah dia orang. Yang akan menjadinya ialah bangsa Buddha, bangsa Siam. Yang lain takkan boleh naik. Pergi Filipina, Marcos 30 tahun lebih. Turun saja Marcos, naik presiden hal kecil. Lepas tu naik pula Corazon Aquino. Lepas Corazon Aquino naik Estrada pula. Turun Estrada, naik sekarang. Lantaklah mereka bergaduh. Yang tetap akan jadi presiden mereka ialah bangsa mereka, tetapi tidak bagi Malaysia.
Sebab Malaysia dia letak kepada siapa yang paling kuat mengundi. Orang Melayu punya kuat berpolitik, tapi tidak kuat mendaftar sebagai pemilih. Orang Melayu kenduri tak pergi sebab parti politik warna lain. Allah. Cuba tanya budak dia, daftar tak? Tak. Apa makna? Bangsa-bangsa lain cukup umur daftar, punya rajin buat. Dia tengok tempat ni banyak dia majoriti dia pindah ke tempat yang menang 300, yang menang 400. Ustaz, saya tak faham tadi Ustaz. Tak faham. Yang kata mendaftar tu penting. Kenapa mendaftar tu penting? Sebab calon pilihan raya diletakkan kepada berapa banyak bilangan pengundi yang berdaftar. Kalau pengundi yang daftar itu bangsa itu, maka bangsa itulah yang majoriti. Walaupun majoriti itu orang Islam contohnya. Tetapi kerana mereka tidak mendaftar, orang tak nampak mereka ini pengundi. Ini bahaya tuan-tuan. Tapi sayang, kita sibuk 24 jam bergaduh. Anak-anak kita masih ada hisap cekoroy. Sekarang lagu yang paling top ni, minum cekoroy. Sudah. Minum ketum, minum dadah, hisap apa? Tuan-tuan, buka peraturan. Kenapa bangsa kita paling banyak hisap dadah? Seolah-olah memang target bangsa kita. Sebab peraturan dia, bila masuk penjara, bila masuk pusat serenti, pusat perlindungan, kamu tidak boleh mengundi. Mana ada penagih dadah ramai-ramai ikat kaki waya pergi mengundi ada? Tak ada. Berapa ratus ribu penagih dadah dan orang-orang dalam penjara bangsa kita. Kita kehilangan pengundi beratus-ratus ribu. Tapi pemimpin-pemimpin politik dan sebagainya masih nak bergaduh. Tak nak langsung sepakat. Cubalah buangkan keegoan. Mari kita duduk bincang elok-elok. Bincang elok-elok macam mana untuk kita, bukan macam mana untuk aku, untuk bangsa kita, agama kita, negara kita. Dia orang banyak duit. Kalau sini tak aman, dia terbang ke luar negeri. Kalau tuan-tuan tak aman, tuan-tuan nak terbang ke mana? Tuan-tuan nak naik kapal pergi Myanmar, tembak dia. Tuan-tuan nak naik kapal nak pergi Eropah, kapal pun kita tak nak naik. Sebab itu, kalau kita nak bercakap tentang dengan kemajuan dan sebagainya, benda yang paling asas yang kita kena buka ialah berkasih sayang. Bila kita berkasih sayang, Allah tolong. Bila kita berkasih sayang, Allah bantu. Dan pengikat tali kasih sayang itu ialah udkhulu fis-silmi kafah. Islam kita semua. Pelan-pelan, insya-Allah, mudah-mudahan dengan pendekatan kita boleh berubah. Semalam saya duduk di kerusi mursyid rancangan da'i TV3, tekak dengan Ustaz Harianto masalah zakat. Saya bukan kondem da'i Hamidah tu, dia budak dia tahu apa. Cuma saya kata memang sah bayar zakat sendiri, direct bayar, sah. Tapi ada syarat. Saya nak syarat tu disebut. Takut nanti besok habis tuan-tuan bayar sendiri-sendiri, bankrupt Baitul Mal tu. Jabat zakat tak ada duit, macam mana nak bangunkan orang? Bukan boleh senang-senang, aku ada 1000 zakat, nak ni zakat bukaan orang. Tak, sebab tu pejabat agama dia teliti. Saya tuan-tuan, orang datang jumpa saya minta duit zakat, susah lah makcik, susah lah. Banyak ada duit, pencen tak ada. Saya siasat, ada 30 ekar kelapa sawit. Ni yang pejabat agama tu muka. Tapi orang tak faham. Saya tanya pada pengurusi eksekutif zakat Perak,
Memang duit zakat perak belanja habis ke? Habis Ustaz, kata dia. Tak ada simpan ke? Ada lah, denok tak ada. Tetapi kita belanja habis. Saya takut jawapan tu besok, tuan-tuan, orang tak kira dah nak bagi zakat secara individu. Memang sah, tapi kita lupa zakat zahir, kita lupa zakat batin. Yang ni yang saya minta, juri ni terangkan pada halayak zakat batin tu apa, zakat zahir tu apa. Takut bila kita tak terang, ada zakat yang wajib bagi pada pusat ataupun pemerintah yang adil, yang menguruskan harta zakat. Ada yang boleh kita bagi sendiri, nama dia zakat batin. Tapi mesti melalui beberapa proses. Tak boleh pada hanya satu asnaf, sekurang-kurangnya 3 asnaf bagi mazhab kita. Tak apalah, itu kes semalam tengah duk hangat di Facebook, lantak rambut. Yang saya nak hangatkan bukan itu, yang saya nak hangatkan tu yang jadi juri awal. Era Fazira, Umi Aida. Bila da'i-da'i perempuan ni duduk beratur depan belakang saya gelak. Ustaz, da'i Izlin panggil saya. Ya, terima kasih lah Ustaz, gajar saya. Tadi Izlin, aku bukan senyum kat kamu, aku senyum orang belakang kamu. Dia pun tengok, oh era Fazira, gatal Ustaz. Tuan-tuan, manusia berubah lah. Dulu era, sekarang pakai tudung. Berubah. Siang di buku 2, saya duduk kelas Oji Ahmad Daud. Saya mudir pencetus ummah. Oji Ahmad Daud guru persembahan, bukan guru mengajar, guru cara bercakap. Tuan-tuan, dia kata, Ustaz, saya dah pakai macam ni dah 12 tahun Ustaz. Saya tak habis lagi nak belajar Ustaz. Saya banyak dosa Ustaz. Saya ajak kawan-kawan saya berubah Ustaz, tolong bagi bimbingan pada saya. Allah, berapa ramai sekarang tuan-tuan, artis semua dah tuduh. Dulu yang baca berita bertuduh Harjit Singh Hulung. Sekarang ni tuan-tuan, Allah. Sebab itu dakwah lah. Dakwah dengan penuh kasih sayang. InsyaAllah kita boleh tarik orang. Sebab tu saya paling tersentuh bila saya ceramah di Sungai Siput. Lepas puasa je lepas raya je lepas. Yang menganjurkannya ialah Persatuan-Persatuan Cina Sungai Siput, Persatuan-Persatuan India Sungai Siput. Saya duduk di Subang Airport. Saya naik satu tempat lounge di atas tu. Apa nama atas lupa. Kereta punya lounge. Saya minum teh duduk situ sementara nak turun ke tempat. Datang laki-laki India. Terima kasih Ustaz. Saya ada tengok Ustaz juga. Bini saya, anak-anak semua suka itu jodoh. Saya tanya, you nama apa? Saya Rabi, Mr. Rabi. Sini punya pengurus. You Islam tak? Tak, saya bukan Islam, tapi hari-hari saya suka. Ini baru punya itu, ummah pun saya tengok. Tuan-tuan, sebab tu kalau tuan-tuan orang Islam, orang Melayu tak nak dengar ceramah saya pun tak apa. Betul saya cakap. Kalau tak nak panggil saya ceramah pun tak apalah. Sebab memang tuan-tuan orang baik-baik. Biarlah ustaz-ustaz lain ceramah kita. Saya ceramah pada orang yang belum boleh masuk. Orang bukan Islam, bukan Melayu, orang putih. Semalam orang putih daripada Australia datang. Itu target. Saya hidup saya senang tuan-tuan. Tak nak panggil sudah, aku pergi kat dia orang. Ustaz, kalau orang putih, orang Cina, India pun tak nak panggil Ustaz, saya duduk di rumah. Saya tengok muka isteri saya. Tuan-tuan tahu tak, dalam sebulan 5 kali je saya tengok dia. Dah gemuk dah dia sekarang. Jarang jumpa. Yang saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita berkasih sayang. Dengan kita berkasih sayang, kita boleh buat yang hebat. Saya tak kata sekolah saya hebat. Saya tak pernah kata Al-Barakah hebat. Tapi itulah lambang kasih sayang. Kami di situ AJK 10 orang. PAS ada, UMNO ada, semua ada, DAP je tak ada. Tapi kami lupakan segala benda, kami duduk membangunkan Al-Barakah.
Daripada tanah kecil, sekarang ada 40 lot tanah. Dari pelajar 16 orang, sekarang 1000 orang. Kami tidak ada politik. Politik kami ada. Tunggu waktu pilihan raya, kami pangkah. Yang lain-lain, kami bangunkan barakah. Tahun lepas, 150,000 orang melawat Al-Barakah. 150,000 orang setahun. Padahal kami bukan muzium. Cuma orang aja setara muzium 70-80 punya orang. Kenapa? Orang Cina datang, orang Perak Melayu datang, orang Bengali datang, orang masuk Islam di situ. Orang Perancis datang, tuan-tuan, ambil gambar je. Pukul 5.30 dia ambil gambar. Kami nak pergi sembahyang subuh. Dia kata, dia tak pernah tengok satu waktu yang tenang. Budak-budak tahfiz, orang-orang pondok pakai telekor, pakai jubah putih pergi sembahyang. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita buat dengan kasih sayang, dia melembutkan hati orang. Sebab itu saya minta, jalan-jalanlah. Politik adalah tuan-tuan punya hak, tetapi perpaduan adalah satu kewajipan kita bersama. Menjaga, memartabatkan Islam, menjaga apa yang menjadi hak kita adalah satu kewajipan. Dan selepas kita bersatu, barulah kemajuan akan datang satu persatu. Inilah yang kita nak. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita bersama. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Datuk Haji Ustaz Kazim alias Hafiz ceramah kita, betul-betul sama-sama kita mendengar sempena dengan PIDD yang dianjurkan oleh kerajaan negeri tiap-tiap tahun, yang untuk kita sama-sama memikir, sama-sama kita nak mengolah, sama-sama kita nak mewujudkan nilai kesepahaman, kesepakatan dan juga keperpaduan untuk kita menjaga negeri kita, untuk kita menjaga negara kita, untuk kita membangun, bukan hanya nak mencapai sebuah negara maju pada tahun 2020. Yang paling penting kita nak mendapat nilai standard yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, negara yang mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan program yang kita anjurkan pada petang yang pagi ini bersama dan berbagai Datuk akan dapat kita fokus dan dapat kita bergembling tenaga serta pemikiran kita. Bagaimana kita nak berusaha, bagaimana kita nak bekerja, bagaimana kita nak sukses, bagaimana kita nak cemerlang, bagaimana kita nak mendapat redha dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang yang berbahagia ini. Dan dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita dalam tempoh 2 hari ini, sempena PIDD ini, untuk kita berada dan kita melihat dewan-dewan yang sedia ada, termasuk pameran-pameran. Apa yang kita buat, apa yang kita iltizamkan, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita bina untuk kita menampakkan kemajuan, pembangunan, kejayaan itu sebenarnya boleh insya-Allah kita raih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.